Sekarang walaupun dia dapat balik dalam keadaan yang kita semua tahu langkah Sheraton, pos langkah Sheraton, sekarang hikmahnya orang Melayu boleh buat perbandingan. Bila kita jadi kerajaan, apa yang mereka boleh lakukan untuk menimbulkan insecurity, merasa tidak rasa aman kepada orang Melayu ialah apa? Isu yang sama. Sekarang lebih mudah. Dulu dia kerajaan. Sekarang dia jadi pembangkang. Bila dia jadi pembangkang, serangan itu lebih mudah. Sebab itu sepanjang kita jadi kerajaan tahun 2018 hingga 2020, saya tidak ketemu dengan apa-apa kritikan yang bersifat objektif dalam konteks dasar kita, apa yang kita buat. Tapi yang saya temu ialah kritikan yang bersifat rasis. Seperti tadi yang disebut oleh Nabihah. Adib, pemandu mabuk, tulisan Cina, Jawi. Lepas tu dia mainkan isu LGBT. Lepas tu dia mainkan isu aset tabung haji dijual. Kan itu mudah untuk menarik sentimen orang Melayu. Kenapa dia buat begitu Nabihah? Kerana dia nak kekalkan undi dia. Soal betul tak betul cerita lain. Tapi dia nak kekalkan undi Melayu dia tu supaya tidak terus terancam. Dan memang benar apa yang saya katakan ini. Kalau kita tengok semasa kita jadi kerajaan, orang Melayu sudah meningkat sokongan dia kepada kerajaan waktu itu. Daripada 20% yang kita dapat sebelum pilihan raya yang kita dapat, kemudian naik 30%. Ini bimbang mereka. Kalau terus orang Melayu memberikan kita sokongan kerana melihat, wah ini lebih baik. Wah ini rasuah indeks sudah turun. Wah ini pelabur asing lebih ramai percayai kita. Wah ini lebih baik orang JAKIM mendapat peruntukan untuk tahfiz lebih tinggi 100 juta. Kan? Masa saya jadi kan. Wah ini lebih baik tabung haji dah tak ada dah apa yang cerita-cerita ni. Bermakna ini adalah ancaman terbesar kepada mereka Nabihah. Kalau betul lah kita jadi kerajaan sampai penuh mandat, saya rasa bukan 30% lah. Mungkin orang Melayu akan sokong kita 50-60%, tamatlah riwayat ketuhanan. Tapi apakan daya oleh kerana dianya satu masa yang memang sepatutnya dia dah tamat dulu. Sekarang walaupun dia dapat balik dalam keadaan yang kita semua tahu langkah Sheraton, pos langkah Sheraton, sekarang hikmahnya orang Melayu boleh buat perbandingan. Apa yang mereka kata tentang semua isu-isu sensitif yang bukan sensitif, yang isu menaikkan semangat itu untuk kebencian, dia pun tak dapat selesai isu adib. Dia pun tak dapat selesai isu pemandu mabuk. Dia pun tak dapat selesai isu LGBT. Lagi teruk. Zaman saya nak panggil si apa nama dia tu? Sajad ya. Marilah duduk bincang nak tegur kau buat tak betul. Ni dia terus lari ke Australia terus. Tak dapat tangkap lah tu. Isu apa lagi? Isu orang hari ini tentang isu Islam tidak dibela. Wah ini orang teruk lagi kutuk Islam pada zaman saya. Dengan Nabi SAW. What are you talking about now? Apa yang you cakap ni? So orang Melayu dah terbuka. Pastinya setiap langkah itu ada hikmahnya. Allah Maha mengetahui. Waktu kita jadi kerajaan walaupun bersatu mendakwa dia itu membela Melayu dan sebagainya, kuno mewakili Melayu, tapi saya rasa tidak bezanya pun dalam pilihan raya baru ni Amanah ada 11 kursi parlimen. Saya rasa dia menang 15 aja kot. Yang asal dia menang. Hari ni yang duduk bangga tu semua yang melompat belaka. So apa yang dia nak bangga dia mewakili Melayu? Tak jauh sebenarnya. Kemudian juga dibuat perbandingan berapa kursi dia bertanding dengan kami bertanding lebih kecil. Kemudian kita merasakan bila apa yang dia buat dari segi pengkhianatan bersatu kepada perjanjian Pakatan Harapan, saya rasa orang Melayu sudah sedia maklum. Itulah dia wajah orang yang Melayu yang tidak amanah kepada janji. So, lagilah beban kepada kami untuk membawa isu Melayu ini dengan naratif yang saya sebut pada awal tadi. Kerana saya tahu bahawa apa yang kita lakukan ini tidak mudah. Kerana ia merombak balik gaya berfikir itu. Kalau the old wine in the new bottle, kita ni nak buat yang semua baru. Jadi bila nak buat baru ni, maklumlah banyaklah cabaran, halangan. Tapi bagi saya tidak ada masalah. Kerana hasilnya sangat baik untuk orang Melayu. Sama ada sekarang maupun di masa depan.